Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Pengurusi majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan pelajar, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah satu kegembiraan bagi saya untuk boleh bersama dengan rekan-rekan sekalian pada hari ini dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan boleh meningkatkan keilmuan kita khususnya berkenaan dengan ilmu hadis, dan juga semakin memberikan kita keteguhan untuk berpegang dengan pegangan ahlul hadis dan ahlus sunnah wal jamaah. Ribuan terima kasih kepada pihak penganjur dari rekan-rekan di Majlis Ta'lim An-Nur, dan ribuan terima kasih juga kepada pihak masjid di UIA yang sudi memberikan peluang dan ruang bagi saya untuk sama-sama bersama dengan rekan-rekan pelajar dan rekan-rekan penuntut ilmu yang ada di UIA secara khususnya dan di Kuala Lumpur secara amnya. Dan ini adalah kunjungan saya yang kedua atau ketiga saya datang ke UIA sebenarnya. Walaupun dah duduk di Kuala Lumpur dalam kira-kira 5 tahun, akan tapi peluang saya untuk datang ke UIA hanya beberapa kali saja. Dan saya ingat dulu saya pernah datang ke UIA untuk satu program yang dianjurkan oleh pelajar, yaitu pada 10 tahun yang lepas. Dan saya membaca kitab Usul Jarh wa Ta'dil yang ditulis oleh Dr. Nurdin Itar, tapi tak sempat khatam. Saya ingat ada beberapa pelajar-pelajar pada masa itu yang minta saya untuk membacakan kitab tersebut, dan saya tengok lagi rakaman di YouTube, nampak macam saya masih muda sangat, masih kurus lagi, dan rambut masih hitam lagi. Sekarang ni saya tengok semula berat badan sudah bertambah, kemudian rambut pun sudah banyak yang putih, dan akan tapi alhamdulillah Allah masih bagi peluang hingga hari ini dan kekuatan untuk istiqamah dalam membincangkan ilmu. Saya tak berani mengatakan menyebarkan ilmu, tapi membincangkan ilmu kepada rakan-rakan penuntut ilmu yang mudah-mudahan boleh sedikit sebanyak memberikan manfaat, insya-Allah ya, sekiranya ada manfaat daripada majlis yang kita hadiri pada hari ini. Oke, rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan kitab I'tiqad A'immatil Hadis lil Imam Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Ismail Al-Ismaili. Walaupun nama dia Al-Ismaili, dia bukan berakidah Syiah Ismailiyah. Ada orang ingat Ismaili dia adalah akidah Ismailiyah. Akan tapi dia adalah seorang pakar hadis, juga pakar fiqh mazhab Syafi'i yang ada di Jurjan, dan meninggalkan pengaruh yang sangat besar dalam ilmu hadis. Dan pada masa yang sama juga kita akan menyentuh sedikit berkenaan dengan buku saya, Imam Al-Ash'ari dan Ahli Hadis, masih fresh from the oven. Dan buku ini tuan-tuan cukup tebal, dan hasil bacaan saya kira-kira dalam 2 atau 3 tahun ya. Lama sebenarnya saya nak keluarkan buku ini, tapi banyak perkara yang perlu saya adjust. Saya baca semula, saya pastikan semula agar persembahan saya lebih maksimal lah dalam penulisan buku ini.
Nah, berkenaan dengan Al-Hafiz Ismaili, dalam perbincangan kita pada hari ini mungkin sangat-sangat terhad ya. Kalau kita nak ulas satu persatu, mungkin kita akan memerlukan masa yang cukup panjang, tapi fokus saya pada hari ini adalah kita baca, lalu saya akan syarahkan sedikit kandungan kitab ni, dan berikutnya mudah-mudahan kita boleh hatamkan. Fokus saya pada hari ini adalah saya nak kita sama-sama pada hari ini, terutama para pelajar ya. Saya nak kepada para pelajar untuk kita mengaplikasi bagaimana cara membaca kitab turas dan bagaimana kita memahami sebuah turas yang ditinggalkan oleh para ulama kita. Sebab membaca kitab turas bukan sekedar memerlukan kita bahasa Arab yang cukup, nahwu yang betul saja, akan tapi bagaimana kita faham kehendak penulis dengan mengaplikasi beberapa pendekatan yang mana mudah-mudahan pendekatan tersebut boleh membuat kita dapat mendekati hakikat sebenar daripada kehendak yang dikehendaki oleh penulis. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, saya akan melakukan pendekatan itu dengan membandingkan teks Al-Ismaili dengan teks para ulama lain yang juga pernah menulis tema yang sama seperti mana yang ditulis oleh Ismaili. Jadi kita ada kaedah analisis teks tu kan. Kalau kita belajar kitab membaca kitab turas ni, dia ada teknologi, ada tekniknya sendiri. Kita bukan setakat baca lalu kita ada dalam kitab macam tu. Dia kata macam tu. Tak, sebenarnya ada analisis, ada kaedah tertentu yang perlu kita amalkan untuk kita boleh faham maksud yang dikehendaki oleh penulis tersebut. Kita mulakan dengan sedikit pengenalan tentang kehidupan Syekh Abu Bakar Al-Ismaili. Saya dah try, waktu itu saya letak dalam Facebook bahawa saya tanya ke Syekh Al-Gemini, ya kan, berkenaan dengan Al-Ismaili ini dan kaitan dia dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Gemini punya jawapan, dia kata bahawa Ismaili tak ada beza dengan akidah Al-Asy'ari. Saya try lagi Copilot, dia kasih jawapan yang berbeza. Sebenarnya saya try banyak dan saya yakin ikhtilaf Imam AI ini adalah rahmah. Jadi saya try beberapa pendekatan dan ada jawapan-jawapan yang berbeza. Bukan maksud saya adalah kita rujuk kepada AI ini. AI ini bagi saya hanya memberi kita pintu saja, membuka pintu saja untuk setiap kajian yang ingin kita lakukan. Nah, akan tetapi apa yang saya faham adalah apabila kita tanya AI, dia akan kembali kepada big data, kemudian data tersebut dia akan rumuskan dari big data tersebut apa yang kajian-kajian lepas pernah dilakukan sebelum ni untuk memberikan jawapan yang menurut dia munasabah dalam persoalan yang kita bagi. Nah, jawapan yang kedua adalah saya dapati ada perbezaan antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Bakar Al-Ismaili. Dari aspek latar belakang mazhab dia, dikatakan Abul Hasan Al-Asy'ari adalah aliran Ahlul Kalam, kemudian Abu Bakar Ismaili aliran Ahlul Hadis atau Salafi. Pendekatan Abul Hasan Al-Asy'ari menggunakan rational moderate, menerima takwil bila perlu, tapi Al-Ismaili literal dan tekstual, menolak takwil. Kita akan tengok nanti tuan-tuan dalam bacaan kita, betul tak jawapan yang dibawa oleh Syekh Copilot ni, ya tak? Kemudian Al-Quran, pendekatan Abul Hasan Al-Asy'ari kembali kepada Al-Quran, Sunnah dan rasionalisasi kalam, sedangkan Ismaili Al-Quran dan Sunnah secara zahir. Kita akan tes betul tak dia seperti itu, ya tak? Jadi kita walaupun percaya kepada Copilot, janganlah kita taklid buta tuan-tuan ya. Kita ambil semua apa yang dia kata. Tak, kita akan coba untuk tes sama ada, dan kita akan buktikan sama ada betul atau tak. Lalu Abul Hasan Asy'ari menggunakan ilmu kalam untuk membela sunnah, sedangkan Abu Bakar Ismaili menolak keras katanya ilmu kalam. Ini adalah jawapan ringkas. Tuan-tuan jangan percaya 100%, jangan reject 100%. Apa yang kita lihat pada hari ini adalah sama ada bacaan kita membuktikan ketepatan jawapan ini ataupun tidak. Kita mulakan dengan konteks geografi di mana tempat Al-Ismaili terlebih dahulu.
Tuan-tuan, Abu Bakar al-Ismaili dia berasal daripada Jurjan. Jurjan pada zaman tu masuk dalam satu kawasan yang kita sebut sebagai Khurasan. Khurasan atau Transoxania. Dan itu adalah satu kawasan yang sangat luas yang pada hari ini terbagi kepada beberapa negara. Antaranya Afghanistan, Iran, Turkmenistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Ini adalah satu kawasan yang dulu satu saja kita sebut Khurasan. Saya ingat dulu Syekh Badi' Laham, guru saya di Syria, mengatakan kalau kita nak tengok dan ingin tahu apa yang telah dilakukan oleh kolonialisme kepada negara kita, tengok kitab Mu'jamul Buldan, dia kata. Mu'jamul Buldan adalah sejarah dia menceritakan pada kita negeri-negeri pada zaman dahulu kan. Macam mana dulu masih satu tempat, saat hari ini dah jadi beberapa negara. Maknanya itulah yang dibuat oleh kolonialisme. Apabila masuk ke kawasan Timur Tengah, negara Islam dia akan pecah-pecah menjadi negeri-negeri, negara-negara kecil. Nah, poin kita, Jurjan masuk dalam kawasan Khurasan dan Al-Ismaili tinggal di kawasan tersebut. Dan dari segi demografi Khurasan ini, tuan-tuan, saya cadangkan tengok kitab Ahsanut Taqasim fi Ma'rifatil Aqalim oleh karangan Al-Maqdisi. Saya suka sangat buku geografi ini. Sebenarnya buku geografi sangat banyak. Ya tak? Sangat banyak buku-buku geografi Islam yang pernah dihasilkan para ulama. Tapi kelebihan Al-Maqdisi, kitab Ahsanut Taqasim, dia bukan cuma ceritakan negeri-negeri dan nama-nama negeri tersebut. Kadang dia cerita juga berkenaan dengan penduduk negeri. Penduduk negeri ini apa pekerjaan dia, iklim dia macam mana dan lain sebagainya. Termasuk dia kadang menceritakan mazhab yang diikuti dan aliran yang diikuti oleh setiap negeri tersebut. Tak semualah, tapi sering dia akan sebutkan. Dan Al-Maqdisi, tuan-tuan, dia hidup dalam abad keempat Hijrah. Dia masih maknanya dalam kehidupan hampir sama dengan Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan hampir sama dengan Ismaili. Kalau Ismaili meninggal 371 kan, Al-Asy'ari 324, dan Al-Maqdisi hidup dalam zaman tu 375. Beza berapa tahun dengan Ismaili? 4 tahun saja. Maknanya apa yang dia ceritakan berkenaan dengan demografi para ulama pada zaman tersebut reflect apa yang dihadapi oleh Ismaili. Betul tak? Nah, beliau mengatakan, saya rumuskan di sini, bahwa pengikut Najariyah ramai tersebar di Jurjan. Najariyah adalah satu aliran dalam mazhab Mu'tazilah. Maknanya mereka ramai di Jurjan. Jangan ingat Jurjan hegemoni dia di satu aliran saja, Ahlus Sunnah saja, tak. Bahkan saya dapati, tuan-tuan, apabila berbincang berkenaan dengan Imam Baihaqi, pada zaman Imam Baihaqi, jangan ingat Baihaq adalah negeri Ahlus Sunnah. Majoriti Rafidhah pada zaman tu. So kita boleh faham apabila ulama bincang aliran macam ni, sebab mereka hadapi secara live pada zaman mereka kan. Nah, pengikut Najariyah ramai tersebar di Jurjan. Najariyah adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Karramiyah memiliki banyak pusat pendidikan di Jurjan, Biyar, dan pegunungan Tabaristan. Karramiyah teman-teman tahu kan? Aliran yang sebenarnya sebuah aliran sufistik dia. Bermula daripada aliran Sufi, lalu bincang berkenaan dengan akidah mengarut, bincang berkenaan dengan hukum hakam pun mengarut. Sebab dia asalnya adalah aliran Sufi yang bukan pengkhususan dia akidah dan bukan pengkhususan dia fake, akan tapi pengaruh dia sangat besar, dia sangat populis pada zaman itu. Dia bahkan boleh mempengaruhi penguasa yang ada di Khurasan pada zaman tersebut. Poinnya adalah, kata Al-Maqdisi, Karramiyah banyak pusat pendidikan yang dia dirikan di kawasan Jurjan. Pendidikan maksudnya dia buat istilah kita madrasah, ada ribat, ada khanqah, itu adalah nama-nama institusi tertentu kan untuk pendidikan mereka. Banyak di Jurjan, maknanya negeri Ismaili. Jurjan ni menghadapi aliran Mu'tazilah, menghadapi aliran Karramiyah. Pengikut Syiah cukup ramai juga di Jurjan dan Tabaristan. Syiah pun ramai di Jurjan. Dan untuk makluman tuan-tuan, Jurjan ni adalah satu negeri yang cukup makmur ya. Kalau tuan-tuan buka di mukaddimah saya ni, mukaddimah buku saya bincang berkenaan dengan Jurjan dan Ismaili dalam bagian mukaddimah.
Dan juga desa-desa di kawasan pinggiran Dailam bermazhab Syiah, kebanyakan ahli Jil atau Jailan adalah Sunni. Nanti kita akan tengok Jil atau Jailan, ulama yang keluar di situ Al-Jili atau Al-Jailani kan. Dan kita akan tengok kitab Al-Ismaili, ulama sebut dia sebagai Risalah Al-Ismaili ila Ahli Jilan. Yang kita akan baca nih, dia adalah Risalah Ismaili ila Ahli Jilan. Kenapa Ahli Jilan kirim surat kepada Ismaili, dan kenapa Ismaili kirim surat kepada Ahli Jilan menjelaskan akidah Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadis. Kita boleh faham bahwa Jil pada masa itu majoriti Sunni. Tapi ingat, mungkin mereka menghadapi cabaran akidah daripada pelbagai aliran yang lain. Justru dia minta sokongan daripada Ismaili untuk teguhkan sebenarnya akidah Sunnah macam mana, ringkasnya macam mana, betul tak? Kenapa? Sebab mereka berakidah Sunnah dan menghadapi persekitaran yang cukup mencabar. Dan pada masa itu tuan-tuan tengok Mu'tazilah kuat, kemudian Karomiyah kuat, Syiah kuat dan lain sebagainya. Ahli Nisabur sebagai kaidah atau ibu kota yang paling penting di Khurasan sendiri, dia adalah satu kota metropolitan pada zaman itu dan juga pusat pemerintahan dan ekonomi terbesar di Khurasan pada zaman itu. Kebanyakannya Sunni. Kalau tuan-tuan baca buku saya juga, saya sebutkan di sini bahwa apabila mazhab Asy'ari berkembang, walaupun Imam Asy'ari tinggal di Irak dan meninggal di Irak, terutamanya di Basrah, di Baghdad, tapi mazhab Asy'ari sebenarnya kurang berkembang di Irak pada masa-masa awal. Sebab hegemoni mazhab Hanbali di Irak pada zaman itu. Di mana berkembang mazhab Asy'ari? Di Khurasan. Di mana khususnya ke Nisabur. Tuan-tuan bacalah buku saya nih, tuan-tuan. Saja iklan sekali ya. Jadi di dalam bab ketiga saya bincang berkenaan dengan penyebaran pemikiran mazhab Asy'ari ke Khurasan macam mana dan berapa ramai murid-murid Asy'ari yang tinggal di Khurasan, dan kemudian Khurasan terutama di Nisabur, dan kemudian mereka menjadi generasi pertama Asy'ari di negeri tersebut. Antaranya Abu Sahal As-Su'luki, kemudian nanti murid-murid beliau seperti Abu Muhammad Al-Juwaini, lalu ada juga As-Sabuni. Tuan-tuan kalau tak percaya tak apa, tapi baca di sini Sabuni. Kemudian ada juga Al-Hakim An-Naisaburi, sampai murid dia Baihaqi, terus Imamul Haramain, Ghazali dan sebagainya. Tuan-tuan tengok di sini. Dan pada zaman tu Nisabur kebanyakannya memang Sunni Syafi'i. Imam Ibn Salah mengatakan istilah Ahlul Hadis apabila di Khurasan maksudnya adalah pengikut mazhab Syafi'i. Menunjukkan bahwa mazhab hadis dan Syafi'i telah blend pada zaman tersebut di Khurasan. Ini penting tuan-tuan ya. That's why saya bagi kepada tuan-tuan bagaimana cara kita membaca teks, bukan sekedar ambil kita baca dengan bermodalkan bahasa Arab tuan-tuan tuh. Kadang bahasa Arab terhad pula kan. Tapi tak boleh. Kena baca, tengok konteks dia macam mana agar kita boleh faham. Kita nak baca Quran pun perlu asbabun nuzul, betul tak? Kita nak baca hadis pun perlu asbabul wurud. Ulama tentulah, sebab kita perlukan lagi konteks, sebab mereka hidup terpengaruh oleh konteks mereka. Ya tak? Nah, ini sedikit berkenaan dengan konteks. Ahli Nisabur kebanyakan Sunni, sebagian Karomiyah. Karomiyah cukup berpengaruh di Nisabur, dan juga Mu'tazilah cukup berpengaruh, terutamanya murid-murid daripada Al-Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar adalah tokoh Mu'tazilah terbesar pada abad keempat. Dia tinggal di kawasan lain, di Dailam, akan tapi murid dia ramai di Nisabur. Murid dia ramai di Nisabur, dan mereka kembangkan satu komuniti khas Mu'tazilah dengan program forum perdebatan yang cukup rancak yang ada di Nisabur. Justru tuan-tuan, apabila siapa yang bertakhusus hadis misalkan, coba baca kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Kitab hadis Sahih Ibn Khuzaimah bukan sekedar kitab kumpul hadis. Kita akan nampak pengaruh daripada pemikiran
dan aliran yang ada di zaman dia dengan membaca kitab tersebut. Sebab di situ akan dia bincang tentang berkenaan dengan hukum hakam, rad kepada si fulan, rad, walaupun dia tak sebut nama, tapi kita nampak perkembangan dan perseteruan pemikiran pada zaman tersebut. Saya cadangkan pada tuan-tuan sekalian untuk jangan tengok kitab-kitab hadis sekedar koleksi hadis. Itu perspektif orang tahun 80-an, 90-an. Kajian terbaru berkenaan dengan hadis, kitab hadis bukan sekedar kumpulan dan koleksi hadis, tapi di situ juga ada pemikiran pengkoleksi hadis yang coba disampaikan kepada kita secara tersirat. Secara tersirat bagi saya. Jadi kita kena pandai reading between the line. Jadi siapa yang nak belajar dan mendalami ilmu hadis, saya yakin saya coba saya cadangkan untuk merubah perspektif anda dan cara pandang kita kepada kitab itu, dan kita akan terbuka pelbagai peluang-peluang penyelidikan yang boleh kita gunakan sama ada dalam peringkat master ataupun PhD. Okey, sedikit berkenaan dengan profil ringkas Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Beliau adalah Ahmad bin Ibrahim bin Ismail bin Abbas Al-Ismaili, kunyah Abu Bakar, negeri di Jurjan, lahir 277, wafat 371 Hijrah, mazhab Syafi'i. Ringkasan riwayat hidup, 277 beliau dilahirkan, 283 pada usia 6 tahun sudah mula mengaji hadis dan fiqh, sebab keluarga beliau adalah keluarga muhaddisin dan keluarga fuqaha. Jadi sejak awal lagi anak ni sudah diarahkan untuk belajar ilmu hadis, ya, belajar ilmu hadis. Dan salah satu yang membuktikan Al-Ismaili ini bukan setakat belajar hadis karena suruhan ibu bapa adalah apabila pada tahun 289 seorang ulama besar, Muhammad bin Ayyub Ar-Razi kalau tak salah, seorang musnid besar, meninggal dunia. Dia menangis sebab masa itu masih usia belasan tahun. Dia nak rihlah ke ulama ni dalam usia budak usia 12 tahun, belasan tahun, dengar ada seorang musnid di luar negeri dia nak rihlah, ibu bapa tak bagi, masih kecil, tak boleh bagi, tak boleh, tapi dia sudah minat sangat. Last dia dengar syekh tersebut meninggal dunia. Apabila dia mendengar berita dia meninggal dunia, dia koyak baju, dia menangis macam budak menangis tak dapat gula-gula, tuan-tuan. Kan? Menangis, nangis. Dia cakap, tengok tu, dari dulu saya nak pergi tak dibagi, sekarang dah meninggal. Siapa kan? Rugi saya. Ini menunjukkan minat dia kepada hadis macam mana. Akhirnya karena menangis Abu Bakar Ismaili, ibu bapa dia izinkan untuk dia pergi berihlah ke tempat-tempat yang lain, termasuk pergi ke yang ini pada umur 17 tahun wafat Ibnu Durais tu, dia pergi rihlah pertama Ismaili ke Nasa untuk berguru dengan Hasan bin Sufyan Al-Nasawi. Lepas tu dia lanjutkan pengajian ke pelbagai negeri yang lain, termasuk ke Iraq, melintasi bandar-bandar penting di Khurasan, Parsi dan Jibal, dan saya melihat kemungkinan besar semasa rihlah inilah dia berjumpa dengan Abul Hasan Al-Asy'ari di Basrah pada tahun 296 hingga 300 Hijrah. Dan untuk makluman tuan-tuan, Abul Hasan Al-Asy'ari pada masa itu sudah dikenali sebagai pembela Ahlussunnah wal Jamaah. Justru walaupun riwayat yang menceritakan beliau convert pada usia 40 tahun, kalau 40 tahun maknanya pada tahun 300 Hijrah, bagi saya taklah tepat sangat 300 Hijrah tu. Mungkin dalam 295-an ke atas. Sebab pelbagai riwayat-riwayat menunjukkan beliau berdebat dan dengan Mu'tazilah pada tahun tersebut. Dalam 90-an hingga 300-an. Nah, kemungkinan besar Ismaili berjumpa dengan Imam Abul Hasan Asy'ari pada zaman tersebut. Apa asas saya adalah nanti saya akan sebutkan antaranya asas tersebut. Dan pada tahun 300-an beliau pulang semula ke Jurjan, dan sejak hari itu hingga meninggal dunia kira-kira 70 tahun kemudian, beliau adalah satu-satunya ulama terbesar yang ada di Jurjan. Bukan satu-satunya ulama di Jurjan, akan tapi ulama terbesar di Jurjan pada zaman itu. Dan keluarga Ismaili melahirkan anak, cucu, menantu yang memang adalah ulama. Nanti kita akan tengok anak Ismaili sendiri namanya Abu Sa'ad Al-Ismaili, kemudian Abu Nasr Ismaili dan lain-lain. Semua adalah ulama-ulama besar yang melanjutkan legasi keilmuan Abu Bakar Al-Ismaili.
Tuan-tuan, kebanyakan kita belajar hadis cuma kenal kutub sittah aja kan. Ulama hadis yang kita tahu cuma Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah. Betul tak? Jadi pengetahuan kita berkenaan dengan ulama hadis sangat terhad. Saya cadangkan tuan-tuan perbanyak baca tarikh muhaddisin agar kita boleh dapat gambaran sebenar berkenaan dengan ulama ahli hadis itu macam mana. Termasuk pegangan mazhab fiqh mereka, pegangan mazhab akidah mereka dan sebagainya. Dengan maklumat yang sangat terhad berkenaan dengan ulama hadis, kita tak boleh cakap bahawa ulama hadis mazhabnya macam ni. Pandangan dia macam ni. Tak boleh tuan-tuan. That's why perlu tuan-tuan untuk baca sejarah tersebut, tengok ulama hadis ni berlambak beribu-ribu. Jadi untuk mengatakan mazhab mereka macam ni adalah satu dakwaan yang perlukan pembuktian lebih lanjut. Nah, sedikit berkenaan dengan sifat Al-Ismaili. Hamzah As-Sahmi, dia adalah murid Al-Ismaili. Dia menulis dalam buku dia Tarikh Jurjan. Sekarang matbu' kitab Tarikh Jurjan. Dia mengatakan, sami'tu walidi Aba Ya'qub Yusuf bin Ibrahim yaqul, sami'tu abi Ibrahim bin Musa yaqul, kana Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Ismail baran biwalidayhi falahiqathu barakatu du'aihima. Beliau mengatakan bahawa Abu Bakar Ismail ini sangat bakti dengan ibu bapa sehingga dia dapat keberkatan ibu bapa. Ini penting. Kita nak mulakan bahawa sifat utama Abu Bakar Ismail ini macam ni. Walaupun dia minat sangat pada ilmu hadis, ibu bapa dia tak bagi keluar, dia tak keluar. Betul tak? Sampailah berlaku Ibn Nurais meninggal dunia, dia menangis, mengamuk-mengamuk, tantrum dan sebagainya, baru dibenarkan untuk pergi mengaji. Imam Al-Hakim juga murid Al-Ismaili mengatakan, kanal Ismaili wahida asrih wa syaikhul muhaddisin wal fuqaha wa ajalluhum fir ri'asah wal muru'ah was sakha. Ini pun pengiktirafan besar daripada ulama hadis terbesar di Khurasan, yaitu Al-Hakim dan murid Ismaili. Beliau mengatakan bahawa Ismaili adalah syaikhul muhaddisin wal fuqaha. Maknanya dia bukan sekedar ahli hadis, tapi fuqaha. Kenapa saya perlu tekankan ni, tuan-tuan? Kalau kita tengok sejarah ahli hadis, betul ada setengah ahli hadis yang memang tak tahu fiqh sama sekali. Tuan-tuan nak tahu macam tu, baca kitab Muqaddimah Ma'alimus Sunan Al-Khattabi. Baca juga Muqaddimah Ibn Hibban dalam Kitabul Majruhin. Macam mana beliau membagi ulama pada zaman dia, ada muhaddisin, ada fuqaha. Ahli hadis sifat dia macam ni, tak tahu fiqh sama sekali. Fuqaha tak tahu hadis sama sekali. Dan tengok juga buku-buku Al-Khatib Al-Baghdadi, bagaimana beliau concern berkenaan dengan keadaan setengah ahli hadis di zaman dia yang tak belajar hadis, tak belajar fiqh, sehingga dia menulis kitab Al-Faqih wal Mutafaqih untuk tunjuk ahli hadis belajarlah fiqh. Betul tak? Walaupun setengah orang katakan ahli hadis adalah ahlul fiqh, betul. Tapi ramai ahlul hadis yang memang concern kepada riwayat dan hadis saja, tapi dia tak mengerti fiqh. Pada masa yang sama mereka pegang jawatan tinggi dalam masyarakat, orang tanya tentang fatwa, lalu keluarlah fatwa-fatwa yang bukan-bukan. Dan yang lebih hebat lagi, dia tak tahu fiqh, tak tahu usul, tak tahu ilmu kalam, tak tahu ilmu akidah, tanya tentang akidah, akhirnya keluar pandangan-pandangan yang menyimpang daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada, tuan-tuan. Justru baca kitab-kitab yang sering mengulas keadaan ahli hadis pada zaman tersebut, antaranya Al-Khattabi. Khattabi dia sering ulas berkenaan dengan perkara ni. Dan Khattabi, tuan-tuan, juga ulama hadis ya. Jadi kalau tuan-tuan saya galakkan sangat untuk tengok Syiar A'lam Nubala, kitab-kitab terjemah, untuk tengok siapa Khattabi ini. Dia bukan ulama kecil, ulama yang sangat hebat. Imam Az-Zahabi dalam Tazkirat Huffaz mengatakan, qad jama'a ma'a imamatihi fi ilmi al-hadis wal fiqh rif'at al-asanid wa tafarrud bi biladil ajam. Jadi Ismail ini sudahlah hebat imam dalam ulama hadis dan fiqh, dan sanad dia tinggi, ulu, dan juga tafarrud. Tafarrud maknanya dia adalah satu-satunya hero di negeri itu. Jadi bukan satu-satunya hero lah, maksudnya dia yang paling hebat pada zaman itu di Biladil Ajam, di kawasan Khurasan. Bilad Ajam maksudnya di kawasan Khurasan pada zaman tersebut. Dan saya tadi sebut berkenaan dengan Ismaili dan fiqh. Dia bukan tipikal muhaddisin yang tahu ambil riwayat lalu riwayatkan. Dia bukan sekedar cukup jadi musnid sajalah, tak. Akan tapi dia memahami hadis dengan mendalam dan boleh mengeluarkan hukum hakam daripada hadis tersebut.
Dan beliau belajar fiqh daripada Abu Imran Ibrahim bin Hani bin Khalid Al-Muhallabi Al-Jurjani Al-Faqih Al-Syafi'i Az-Zahid. Ini guru beliau antaranya dalam fiqh Syafi'i, dan Jurjani juga termasuk tersenarai dalam Tabaqat Syafi'iyah karangan Ibn Salah dan juga As-Subki. Jadi dia memang faqih dan terutama dalam fiqh Syafi'i. Qala al-Khatib anil Barqani. Khatib adalah Khatib Al-Baghdadi. Barqani adalah Abu Bakar Al-Barqani Al-Hafiz. Dia guru Al-Khatib, murid Jurjani. Al-Barqani bercerita, kana Abu Bakar Al-Ismaili yaqra'u likulli wahidin mimman yahduruhu waraqatan bilafzihi summa yuqra'u alaih. Jadi biasa Imam Ismaili ini kalau ada orang datang nak ambil riwayat daripada dia, dia baca muka surat pertama saja. Okey, saya baca untuk dapat agar dia boleh kata akhbarona, ya kan? Kalau belajar hadis ada perbezaan antara murid baca kepada guru, guru baca kepada murid, kan? Guru baca kepada murid itu lebih tinggi daripada murid baca kepada guru. So, biasanya kalau pelajar datang nak ambil riwayat daripada Ismaili, Ismaili akan baca satu muka surat saja. Satu muka surat, selepas tu orang lain baca, awak dengar. Maknanya agar dia dapat riwayat tinggi satu lembar, yang lain sama dengan bacaan orang lain. Tapi Al-Barqani apabila datang dia ke Ismaili, Ismaili baca untuk Barqani dua muka surat pertama. Yang lain cuma satu muka surat, tapi Barqani dibacakan dua muka surat oleh Ismaili. Kenapa? Wa kana yaqra'u li waraqatain. Dia bacakan saya dua muka surat. Wa yaqulu lil hadirin innama ufaddiluhu alaikum li'annahu faqih. Saya bagi privilege ni kepada Al-Barqani. Kenapa? Sebab dia tak macam awak semua ahli hadis. Dia faqih muhaddis. Jadi ini menunjukkan Barqani Ismaili dia berikan kelebihan kepada orang belajar hadis dengan fiqh, ya. Orang yang belajar hadis dengan fiqh. Hari ini saya ingat dulu waktu mengaji dengan Syekh Riyad Khiraqi pun macam tu. Saya mengaji pelbagai kitab mustalah. Lalu dia katakan, saya mesti bacakan pada awak usul fiqh juga. Justru saya baca kitab Lumah dengan Qawaid Ibn Abi Salam, dan dia juga saya akan baca pada awak kitab ilmu kalam juga. Dan saya kita baca kitab Al-Iqtisad wal I'tiqad Imam Ghazali. Dan saya rasa sangat-sangat bersyukur sebab pengetahuan kita dengan kepelbagaian disiplin ni membuat kita lebih moderat, ya tak? Kita tak sangat hadis sangat sampai tak tahu fiqh sama sekali, tak tahu ilmu kalam sama sekali. Dan inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Al-Ismaili. Kita bukan setakat belajar hadis, akan tapi pelbagai ilmu yang lain kena dikuasai, terutama fiqh. Dan ini yang kemudian dibawa oleh Al-Barqani balik ke Baghdad. Khatib Baghdadi pun macam tu juga. Justru khatib bukan setakat dia hafiz, bahkan khatimatul hufaz, tapi faqih Syafi'i juga. Kalau tuan-tuan baca kitab dia Al-Faqih wal Mutafaqih, dia banyak menukil dari kitab Lumah Abu Ishaq Asy-Syirazi, yang menunjukkan bahawa beliau juga adalah bermazhab Asy-Syafi'i. Nah, peninggalan Ismaili, tuan-tuan, ada ramai banyak buku sebenarnya. Imam Ibn Katsir dalam Tabaqat Syafi'iyyin mengatakan wasannafa as-sahih. Al-Ismaili dia menulis kitab sahih, tapi bukan kitab sahih pure sahih, ya, tapi mustakhraj ala sahih al-Bukhari dan mustakhraj ala sahih Muslim. Dan itulah yang disebut sebagai kitab Sahih Al-Ismaili. Nanti kita akan bincang sikit dengan kitab sahih ni. Pada hari ini kitab ni dah mafqud. Saya pun tak jumpa, saya cari tak jumpa kitab tersebut, tapi nukilan kitab ni banyak dinukil oleh kitab-kitab syarah Sahih Bukhari, terutamanya Fathul Bari Ibn Hajar, juga Tawdih syarah Ibn Mulaqqin untuk Sahih Bukhari. Jadi kitab tu kitab yang sangat penting. Cuma sayang hilang. Mudah-mudahan bukan hilang 100%, belum dijumpai saja. Satu hari kalau kita jumpai, kita akan nampak satu peninggalan turas yang sangat berharga ditinggalkan oleh Al-Ismaili. Wasannaf as-sahih wal mu'jam. Mu'jam ada. Kita mu'jam. Mu'jam adalah himpunan nama-nama guru yang pernah dia jumpai dalam periwayatan hadis.
kalau Syekh Dr. Profesor Jonathan Brown sebut Mu'jam atau Sabat ni macam CV pada hari ini. Jadi kalau kita CV nak apply kerja kan, kita akan tunjuk nama kita, mengaji di mana, gitu kan, penerbitan kita dan sebagainya. Mu'jam sebut kalau macam tu, guru saya si fulan dan sampai ratus-ratus, 600, 700 guru. Semakin besar, semakin banyak gurunya, semakin banyak, semakin tebal CV dia. Ini diperlukan dalam scholarship seorang muhaddisin. Wa Musnad Umar bin Khattab fi mujalladat. Musnad Umar pun saya tak jumpa kitab ni, tapi sering dipuji oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab tarikh. Ajada fihi wa afad. Kata Imam Ibn Katsir, kitab ni sangat nafis, sangat cantik, sangat bagus. Qala Ibnu Daqiq al-Aid fi syarah al-Ilmam bi ahadits al-ahkam, qultu amma kitabuhu 'ala al-Bukhari faqad ittasalat riwayatuhu ila zamanina min jihatil Barqani anhu. Kata Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-Aid, beliaulah imam mujtahid dalam fiqh, muhaddis, hafiz juga tuan-tuan. Terjemah beliau saya sebutkan dalam tabaqat ulama ahli hadis Asy'ari di dalam buku saya. Imam Ibn Daqiq al-Aid mengatakan buku Ismaili bertajuk Mustakhraj ala Sahih Bukhari bersambung hingga zaman dia. Maknanya di zaman dia ada kitab tu. Dan hingga zaman Ibnu Hajar ada kitab tu. Cuma sekarang kita tak jumpa lagi. Bukan kita, saya tak jumpa lagi. Mungkin maktub di mana-mana tempat ada. Wa amma kitab Muslim falam yasil ilaina. Tapi Mustakhraj ala Sahih Muslim Ismaili tak sampai ke kita. Bermakna pada zaman itu pun dah tak ada dah. Jadi peluang untuk kita jumpai pada hari ini very slim lah, ya kan? Walakin ra'aitu jam'ahu li ahadisi jamaah Ayyub As-Sakhtiyani wa Mis'ar ibn Qidam wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa Zaid ibn Abi Unaisah wa hiya kutubun mufidah tadullu ala tisa'in fi riwayati katsir. Jadi tapi kata Imam Ibn Daqiq al-Aid, saya jumpa beberapa buku-buku kecil yang menghimpun hadis-hadis ulama seperti Ayyub As-Sakhtiyani. Ini ditulis oleh kita sebut pada ilmu hadis sebagai ajza' hadisiyah kan. Juzuk hadisi maknanya adalah satu buku ditulis untuk menghimpun hadis seorang ulama. Nah ini dibuat oleh Ismaili. Dia tulis juzuk hadisi Ayyub As-Sakhtiyani, Mis'ar bin Qidam dan lain sebagainya. Apa kata Ibn Daqiq al-Aid? Wahia kutubun mufidah tadullu ala tisa' fi riwayati katsir. Menunjukkan riwayat yang beliau miliki sangat luas. Dia bukan ahli hadis calang-calang. Ini ahli hadis sangat besar. Tapi saya tanya tuan-tuan, berapa ramai yang sebelum ini dah kenal Ismaili? Ya kan? Pengetahuan kita, maklumat kita berkenaan dengan ilmu hadis sangat-sangat terhad. Dan mudah-mudahan dengan majlis yang macam ni kita makin diperkenalkan lagi ulama-ulama hadis yang sebelumnya tidak kita kenali. Qala Az-Zahabi fi tarikh wa ra'aitu lahu mujalladan fi musnadin kabirin ilal ghayah min hisabi mi'ati mujallad au aksar. Jadi saya pun jumpa buku Ismaili sampai ratusan jilid. Fa inna hadzal mujallad fihi ba'du musnad Umar yadullu ala imamatih. Jadi dalam musnad Umar pun dia sudah berjilid-jilid menunjukkan keimaman seorang Imam Ismaili. Musnad Umar ni tuan-tuan, kalau tengok di Musnad Ahmad pun berapa banyaklah hadis dia, sikit. Tapi Ismaili boleh hasilkan satu buku Musnad Umar berjilid-jilid, maknanya riwayat dia sangat banyak, betul tak? Dan lain sebagainya. Nah, sedikit berkenaan dengan Mustakhraj Sahih Bukhari Al-Ismaili. Mustakhraj tuan-tuan maknanya adalah satu kitab, ya kan, yang meriwayatkan semula hadis-hadis dalam Sahih Bukhari tapi dengan sanad yang berbeza. Itu kan mustakhraj kan? Dan Ismaili tulis mustakhraj. Dan hanya orang yang punya keilmuan riwayat yang besar saja boleh buat tulis mustakhraj ini. Hari ini kita ada mustakhraj Abu Nuaim, mustakhraj Sahih Muslim, ada mustakhraj Abu Awanah Sahih Muslim. Tapi mustakhraj Ismaili sekali lagi sangat-sangat disayangkan belum terjumpa lagi. Kalau terjumpa saya yakin ini satu sumbangan yang sangat besar dalam ilmu hadis. Dan mustakhraj ini maknanya dia membina satu kitab di atas kitab Bukhari. Apa kata seorang ulama Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Hafiz bil Basrah yaqul kana al-wajib li Syekh Abu Bakar Al-Ismaili an yusannifa li nafsihi sunanan
wa yakhtara ala hisabi ijtihadih fa innahu kana yaqdiru alaih li kasrati ma katab wa li ghazarati ilmihi wa fahmihi wa jalalatihi wa ma kana yanbaghi an yattabi'a kitab Muhammad ibn Ismail fa innahu kana ajal min an yattabi'a ghairah. Jadi kata Imam Hasan bin Ali Al-Hafiz, sepatutnya Imam Ismail ini dia ada kemampuan untuk tulis sendiri kitab macam Bukhari, bukan tulis mustakhraj ala Sahih Bukhari. Maknanya dia iktiraf bahwa Ismail ini kalau dia nak tulis kitab Sahih macam Bukhari, dia mampu. Tapi dia tulis mustakhraj ala Sahih Bukhari. Sepatutnya jangan tulis macam tu. Dia punya kemampuan untuk tulis sendiri Sahih Bukhari. Apa kata Imam Az-Zahabi? Min jalalatil Ismaili annahu arafa qadra Sahihil Bukhari wa taqayyada bih. Jadi walaupun Imam Al-Hafiz ni kritik Ismaili, Imam Zahabi punya perspektif lain. Menurut Imam Zahabi, kenapa Ismaili menulis kitab mustakhraj malah menunjukkan keilmuan dia yang lebih tinggi, yaitu dia tahu kadar kehebatan Sahih Bukhari. Sebab tuan-tuan, semakin kita tinggi ilmu kita, semakin kita menghargai ulama. Tidak. Semakin ilmu kita sikit, semakin kita merendahkan ulama. Itu kalau kita tengok orang anggap siapa Bukhari itu, anggap dia tak mengaji dah, betul tak? Confirm dia bukan tak mengaji lah, tak tahu ilmu hadis sama sekali. Ada lagi yang mengatakan Syafi'i, siapalah Syafi'i? Confirm tak tahu ilmu fiqh. Semakin kita tinggi ilmu, semakin kita hargai keilmuan. Orang Melayu cakap apa? Tiada mengenal manikam apa? Oh, jari menikah. Susah lah bahasa Melayu ni. La ya'rifu fadla zawil fadl illa zawil fadl. Betul tak? Tak ada yang tahu kelebihan orang hebat melainkan orang hebat juga. Justru semakin orang tinggi ilmunya dalam hadis, semakin dia menghargai Sahih Bukhari dan mengetahui kehebatan Bukhari, justru dia nak gali keilmuan yang ada di Bukhari. Bukan kita buat kitab sendiri, sahih sendiri. Betul tak? Ini kitab Sahih Bukhari sendiri yang mengalahkan Sahih Bukhari. Ya tak tahu, who are you? Kau tak tahu diri macam tu. Betul. Semakin dia tinggi, saya sangat galakkan bagi orang yang belajar hadis untuk rujuk terutamanya kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, banyak ilmu yang ada dalam dua kitab ni sampai hari ini orang belum keluarkan lagi, karena keilmuan kita yang sangat terhad. Kita belum sampai belum sampai kepada satu darjat boleh cakap mengikut language Bukhari. Kalau kita boleh cakap ikut language Bukhari, kita akan tengok Bukhari ini memang satu kitab yang memang tak boleh lagi lah kitab tu boleh dihasilkan macam ni. Dan saya Imam Nawawi dalam Arba'in mengatakan wa huma as-sahul kutub fil Quran ba'da kitabillah. Hanya orang yang faham ilmu hadis, tahu keilmuan Bukhari, menguasai ilmu hadis dan fiqh dengan mendalam, menghargai Sahih Bukhari dengan sepatutnya. Nah, justru kata Imam Zahabi, kenapa Ismaili menulis kitab mustakhraj berkhidmat untuk Sahih Bukhari bukan karena beliau tak punya ilmu berkenaan dengan ilmu hadis, tak cukup ilmu dalam ilmu hadis. Tak, semakin dia tinggi ilmunya, semakin dia menghargai Bukhari. Itu menunjukkan kehebatan Ismaili. Ini adalah sebagian daripada murid-murid Ismaili, tuan-tuan. Pertama, Imam Daruqutni, dia riwayatkan hadis dari Ismaili secara ijazah, dia tak jumpa. Dia cakap, saya dari dulu lagi berkali-kali nak pergi rihlah ke Ismaili, tak sempat. Pergi lagi tak sempat. Akhirnya meninggal dunia, tak sempat jumpa dengan Ismaili. Tapi dia ada ijazah daripada Ismaili. Lalu murid rapat Ismaili adalah Hamzah bin Yusuf As-Sahmi, tadi penulis kitab Tarikh Jurjan. Abu Abdullah Al-Hakim, tuan-tuan kenal, Mustadrak. Abu Hazim Al-Abdui, juga Al-Hafiz yang ada di Nisabur, muhaddis, faqih, dan juga pengikut akidah Asy'ari. Saya tulis terjemah dia di sini dalam bab yang ketiga atau keempat. Alamak, udah lama saya lupa buku ni, kandungan dia. Jadi di satu bab yang ketiga, keempat, saya senaraikan ulama-ulama hadis, ya kan? Ulama-ulama hadis yang berakidah Asy'ari, salah satunya adalah Abu Hazim Al-Abdawi.
Abu Ishaq Al-Isfaraini ini tuan-tuan adalah tokoh besar dalam akidah Asy'ari. Lalu Abu Mansur Al-Baghdadi juga penulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq, tulis Usuluddin, Asma' wa Sifat dan sebagainya, tokoh besar dalam mazhab Asy'ari. Abu Bakar Al-Barqani tadi guru Al-Khatib Al-Baghdadi. Abu Hamid Al-Isfaraini, faqih Syafi'i di Baghdad. Hasan bin Husain Ibn Ramin juga seorang muhaddis, faqih, guru Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dia qadhi, asal daripada Khurasan, lalu tinggal di Baghdad. Dan saya pun sebutkan sebagian daripada riwayat hidup dia dalam buku saya. Wafat Ismaili tuan-tuan, beliau meninggal dunia dalam usia berapa tadi? Lupa pula saya. 94 tahun, panjang usia dia. Bahkan Imam Ibn Salah katakan, kebanyakan ahli hadis memang usia dia panjang-panjang. Mudah-mudahan Allah bagi usia kita panjang dalam iman dan ilmu, karena mendalami ilmu hadis nih. Dan Hamzah As-Sahmi dalam Tarikh Jurjan menceritakan apabila Ismaili meninggal dunia, para ulama yang ada di Baghdad berhimpun untuk takziah. Antara yang berhimpun adalah Abul Hasan Ya'qub bin Musa Al-Addibili, Abul Husain Al-Halali At-Tabari, Abu Tayyib Al-Khawarizmi, Abul Fadl An-Nasawi, Abu Bakar Ad-Daqqaq, Abu Hamid Isfaraini yang tadi kita bincang, wa jamaah wa jalasu ma'al faqih Abul Qasim Ad-Dariki rahimahumullah fi masjidihi salasata ayyam atau khamsata ayyam. Jadi Abul Qasim Ad-Dariki adalah ulama mazhab Syafi'i terbesar di Baghdad. Jadi apabila mendengar Jurjani Ismaili meninggal dunia, mereka buat takziah selama 3 atau 4 hari, 5 hari di Baghdad. Menunjukkan bahwa kemasyhuran Ismaili itu bukan sekedar, kalau tengok nanti tuan-tuan dalam map ya, antara Jurjan dengan Baghdad bukan dekat, jauh ke ratus-ratus kilometer. Tapi apabila mereka mendengar kematiannya, mereka berhimpun untuk bertakziah. Wa kana wujuh ahli Baghdad minal fuqaha wal ashraf at-tujjar yahdurun wa ya'zun wa minal fuqaha miqdaru 300 min ahli sunnah minal ghuraba. 300 ulama pun hadir. Wa kadzalika jama'a masyayikh ahli sunnah ala mazhabi Ahmad, misal Abul Husain Ibn Sam'un wa Bil Hasan At-Tamimi wa min masyayikh al-muhadditsin Al-Qadhi Al-Jarrahi dan lain sebagainya. Tonton boleh baca sendiri dalam Tarikh Jurjan. Ada masa sikit tuan-tuan. Kita rehat berapa? 10:30. Belum sempat lagi kita baca nih. Saya sedikit bincang berkenaan dengan Ismaili dan Al-Asy'ari. Saya katakan ada Imam Ibn Asakir menyebutkan Ismaili dalam tabaqah pertama Asy'ariyah. Dia masuk dalam tabaqah pertama Asy'ariyah, yaitu kalangan yang direct mengaji dengan Asy'ari atau mengambil manfaat daripada kitab-kitab Asy'ari. Itu adalah tabaqah pertama. Dan ada satu riwayat daripada Imam Ibn Asakir yang menunjukkan pujian Ismaili kepada Al-Asy'ari. Beliau mengatakan, akhbarana Syekh Abdul Muzaffar Ahmad bin Husain Al-Qaumasi biha, qala akhbarana jiddi li ummi Abdul Fadl Muhammad bin Ali bin Ahmad As-Sahlaki. As-Sahlaki tuan-tuan, dia seorang ulama Asy'ari yang pernah menulis kitab Manaqib Imam Asy'ari. Saya sebutkan dalam muqaddimah sini. Qala hakka al-faqih as-salih as-siqah Abu Umar wa ya'ni Muhammad bin Abdullah al-Adib ar-Razjahi qala sami'tu al-ustaz Imam Abu Sahal as-Su'luki ami Syekh al-Imam Abu Bakar al-Ismaili zakara wahidan wa syakku minni. Jadi ada satu riwayat, sama ada yang cakap ni Abu Sahal as-Su'luki atau yang cakap ni adalah Abu Bakar Ismaili, dua-dua imam besar pada zaman itu. Beliau mengatakan, a'adallahu ta'ala hadzal din ba'da ma zahaba, yakni aktsaruhu bi Ahmad ibn Hanbal wa Abil Hasan al-Asy'ari wa Abi Nu'aim al-Istarbazi. Jadi Allah mengembalikan semula ke agama ini selepas keruntuhan sebagian besarnya dengan 3 orang ni, yaitu Imam Ahmad ketika mihna, Abul Hasan al-Asy'ari selepas itu, dan Abu Nu'aim al-Istarbazi. Sekiranya ini sahih daripada Ismaili, maknanya pujian Ismaili kepada Asy'ari, sekaligus hubungan rapat beliau kepada Asy'ari secara direct atau menerusi kitab-kitab dia. Betul tak? Takkan dia puji Asy'ari macam tu aja. Berikutnya, tuan-tuan, tadi saya sebut berkenaan dengan mustakhraj Ismaili.
yang tak kita jumpa tu, tapi kandungan dia banyak menukil pandangan Ismaili. Saya boleh bayangkan kitab Ismaili ni, dia bukan sekedar meriwayatkan hadis Sahih Bukhari dengan sanad semula, dengan sanad yang baru, tapi juga kadang mengulas kandungannya macam Ibn Hibban. Tonton baca kitab Sahih Ibn Hibban, dia akan sebutkan hadis dengan sanad penuh, lepas tu dia ulas sikit kan, kadang makna dia macam ni dan lain sebagainya. Ibn Hibban dengan Ismaili satu zaman. That's why saya membayangkan kitab Ismaili macam kitab Ibn Hibban dalam format dia. Tapi betul tak betul kita tunggu kalau kitab tu dah ditemukan semula. Tapi saya bayangkan kitab Ismaili adalah satu kitab dengan sanad yang penuh diriwayatkan, lalu kemudian dia akan ada ulasan sikit berkenaan hadis-hadis yang memerlukan penjelasan. Itu sebabnya Imam Ibn Hajar sering menukil ulasan Ismaili berkenaan dengan hadis-hadis tertentu. Salah satunya apabila dia meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala yadha'u ar-rabb tabaraka wa taala qadamahu 'alaiha. Allah meletakkan qadam ke neraka Jahannam. Qadam ni kaki ke atau bukan, ya kan? Ini yang Imam Ibn Hajar sebutkan, qala al-Ismaili al-qadam qad yakunu isman lima qaddam. Jadi qadam ni bukan kaki, tapi dia adalah amalan yang telah diberikan oleh seseorang. Itu kan namanya qadam juga. Ya, itu makna poin kita adalah Imam Ismaili sering mentafsirkan hadis bukan secara literal, sekaligus meruntuhkan pandangan tadi Syekh co-pilot di awal-awal yang dia katanya, oh takwil dia larang, tengok dia buat macam ni. Betul tak? Yang berikutnya lagi tuan-tuan, ini pun saya jumpai dalam Fathul Bari Ibn Hajar, apabila Imam Bukhari menyebutkan la yamallullahu hatta tamallu, Allah tak bosan sehingga kamu bosan. Ada setengah kalangan katakan kita isbat bosan sebagai sifat Allah. Adakah Ismaili berpandangan macam tu? Tengok Ibn Hajar nukil, qala al-Ismaili wa jamaah minal muhaqqiqin innama utliqa hadza ala jihatil muqabalatil lafziyah majazan. Maknanya beliau tak ambil secara literal, betul tak? Tapi beliau apply pendekatan balaghah bahwa ini sekedar muqabalah lafziyah, yaitu wajaza'u sayyi'atin, contoh firman Allah Ta'ala, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang sama dengannya. Adakah misalkan orang berdosa, Allah hukum dia, adakah hukuman Allah kita boleh kata buruk? Tak kan? Tapi ini muqabalah lafziyah, ini biasa digunakan dalam dalam bahasa Arab. So, poinnya sekarang adalah beliau tak apply pendekatan literal. Kadang pendekatan majaz, betul tak? Majaz. Itu pun satu bukti menunjukkan kurang akuratnya penjelasan Syekh Gemini. Bukan Gemini, tadi siapa? Syekh co-pilot, ya. Bukhari mengatakan juga dalam hadis yang lain berkenaan dengan yakshifu rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minah. Nanti hari kiamat Allah menyingkap betisnya, sak tu betis, betul tak? Lalu mukmin dan mukminah akan sujud apabila perkara tersebut berlaku. Imam Ismaili kritik perkara ni. Beliau mengatakan riwayat yang lain tak sebut saqihi, tapi yukshafu an saq. Beza saqihi dengan saq. Ya tak? Kalau saqihi maknanya betisnya, tapi kalau yukshafu an saq, disingkap betis, dia adalah satu masal atau pepatah yang menunjukkan susahnya perkara pada zaman tu. Yauma yukshafu an saq, ya kan? Yauma yukshafu an saq maknanya apabila hari telah mencapai kemuncak kesusahan. Bukan apabila hari itu betis disingkap. Itu terjemahan literal. Saya selalu sebutkan tuan-tuan ya, kadang orang Arab yang native speaker dia boleh faham perkara ni, tapi yang bukan native speaker dia akan bermasalah dalam memahami setengah ungkapan-ungkapan tertentu. Ya, yang ini cerita yang selalu saya sebut berkali-kali adalah waktu pertama kali saya datang ke tanah Melayu ni, orang pernah tanya soalan, Ustaz,
apa hukum jaga tepi kain orang lain? Pening saya nak jawab. Apa masalah dia? Jaga tepi kain orang lain. Saya bayangkan, okey, taswir masalah macam mana berlaku. Padahal tak macam tu kan. Saya berasal dari Indonesia yang tak guna ungkapan macam tu. Jadi saya tak faham. Tapi native speaker faham. Jaga tepi kain orang lain tu saat jangan bayangkan kain. Tak ada kain pun dalam cerita ni, betul. Ini maksudnya adalah nak sibuk dengan urusan orang lain, betul tak? Ya, native speaker faham. Tapi kita yang bukan native speaker tak faham. Walaupun saya anggap diri saya faham bahasa Melayu. Padahal itu adalah satu bahasa Melayu yang tingkat tinggi lagi, betul tak? Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Ada bahasa-bahasa tertentu yang tak boleh kita apply pendekatan literalistik sebab akan membawa kepada kesalahpahaman. Nah, poinnya di sini adalah Imam Al-Ismaili mengatakan riwayat Bukhari walaupun saqihi, dia menyalahi riwayat lain yaitu yukshafu an saq. Dan riwayat yang lain ni walaupun bukan riwayat Bukhari, kata Ismaili hadza asah. Dia berani dia khilaf dengan Bukhari, betul tak? Dia layak, dia punya kelayakan untuk khilaf dengan Bukhari. Kalau tuan-tuan jangan berani-berani menunjukkan keilmuan kita yang sangat rendah, betul tak? Tapi dia memang layak untuk berbeza pandangan dengan Bukhari apabila Bukhari bawa saqihi, dia katakan riwayat lain yang lebih sahih adalah saq. Kenapa lebih sahih? Limuwafaqatiha lafzul Quran fil jumlah. Sebab lebih tepat dengan lafaz Quran. Yauma yukshafu an saq. Al-Quran apa kan? Quran tak kata yauma yukshafu an saqihi, tak. Yukshafu an saq. Riwayat ni lebih sesuai dengan lafaz Quran, justru lebih sahih. La yuzannu, dan dia ada ulasan lagi. La yuzannu anna Allah dzu a'dha wa jawarih lima fi dzalika min musyabahatil makhluqin. Dan beliau katakan jangan ada sangkaan bahwa Tuhan punya anggota tubuh. Maknanya dia ambil pendekatan literal kan tuan-tuan? Jangan. Dan ini juga yang akan kita jumpa dalam penegasan Imam Ismaili dalam kitab I'tiqad ni. Beliau akan sebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditetapkan memiliki anggota tubuh dan lain sebagainya. Okey, itu dia tuan-tuan sedikit berkenaan dengan muqaddimah Ismaili. Saya perlu ambil masa cukup panjang sebab saya rasa perlu bagi kita sebagai pelajar terutamanya dan asatizah secara amnya untuk mengaplikasi pendekatan yang tepat semasa kita membaca kitab turas, ya. Kita tak boleh terus masuk ke kitab turas tanpa tahu background, latar belakang, konteks dan lain sebagainya. Sebab boleh membawa kepada kesalahpahaman. Jangan lagi ambil pendekatan yang penting goreng, tuan-tuan. Baca, goreng panjang-panjang. Baca, goreng. That's why saya tak minat pendekatan yang macam tu. Kita perlu ada pendekatan yang lebih bertanggungjawab agar kita tak salah faham berkenaan apa yang dimaksudkan oleh seorang imam dengan memahami saksiah dia, konteks dia, agar dapat membantu kita memahami ucapan dia selepas tu. Saya rasa kita rehat sekejap. Ustaz Nawawi, boleh ke tak? Jadi kita rehat sekejap dalam berapa minit? Jadi sekarang pukul 10.20 minit. Kita berjumpa semula pada 10.30, boleh tak? Untuk siapa yang nak toilet break atau nak minum pagi sedikit, dan kita akan lanjutkan semula selepas tu. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa alihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.